Dia mudah ada kerja bomba ni kan. Dia kena ada jiwa dia, jiwa bomba. Dia makan bomba, tidur bomba, mandi bomba, main pun bomba, fikiran kita bomba, jiwa kita pun bomba. Barulah kita menjiwai tugas-tugas yang ada di dalam jabatan bomba ini. Bila you menjiwai tugas-tugas jabatan bomba ini dengan sepenuhnya, you akan dengan mudah melaksanakan tugasan-tugasan yang diwajibkan dalam perkhidmatan ini dengan mudah dan secara jujur dan ikhlas. Jadi kejayaan itu adalah bermula daripada jiwa kita, niat kita menjalankan tugas dalam jabatan bomba ini. InsyaAllah kalau semua pegawai mempunyai cita rasa, mempunyai jiwa yang murni, tugas-tugas dalam jabatan bomba ini dapat dilaksanakan mudah dan senang. Dalam tempoh 33 tahun perkhidmatan saya dalam jabatan ini, saya terlibat aktif di dalam operasi pemadaman, penyelamatan, search and rescue, semasa saya sebagai pengarah negeri, sebagai timbalan ketua pengarah ataupun sebagai pegawai kanan. Jadi banyaklah, beratus insiden telah saya hadiri, dan dalam banyak-banyak ini ada beberapa insiden yang masih menjadi ingatan apabila kita pergi ke tempat kebakaran. Dan antara insiden-insiden yang saya mungkinlah jadi imbauan ataupun ingatan panduan pada kita semua ini, antaranya insiden kebakaran Ittifaqiyah di Kuala Lumpur yang melibatkan kematian 23 anak-anak kita, adik-adik kita yang masih muda, yang masih budak-budak lagi, tetapi telah terpakar di usia muda dengan tujuan untuk mengaji Al-Quran, menghafaz Al-Quran, tetapi telah syahid di peringkat awal. Ini antara satulah, dan saya antara orang yang agak awal untuk turun. Sebenarnya kita tak membuat pemadaman sangat, tetapi lebih kepada mengeluarkan mangsa. Jadi insiden itu cukup menyayat hati di seluruh negara, dan daripada insiden itulah pihak kerajaan telah mengarahkan supaya pusat-pusat tahfiz di seluruh negara untuk didaftarkan di bawah Jabatan Agama Islam supaya mudah dipantau, dibuat penguasaan agar insiden-insiden itu dapat dikawal dan tidak berulang lagi dah pada masa depan. Ini antara satu insiden. Dan insiden yang kedua yang saya ingat adalah kejadian menyelamat bas pelancong yang jatuh ke gaung, di mana 37 orang telah meninggal dunia. Saya sendiri mengetuai operasi itu, masuk ke dalam gaung sedalam 200 meter, 200 kaki, dan sekarang kecederaan pada kaki saya tak baik-baik. Jadi itulah kesan daripada, tapi saya rasa itulah sebahagian daripada tugas-tugas yang wajib kita laksanakan sebagai seorang firefighter. Tak kira you berpangkat rendah, berpangkat tinggi, bila pergi ke insiden-insiden gini, kita kena terlibat sama, pergi on scene untuk melihat dan mengatur strategi gerak langkah supaya tindakan kita ini betul-betul berkesan dan dapat menyelamatkan nyawa sekiranya ada, ataupun kita membuat fast body recovery supaya tak terlalu lama. Jadi perkara-perkara ini perlu diterapkan di kalangan firefighter muda supaya jabatan ini terus berkembang. Saya selalu menekankan slogan "Don't surrender your leadership". Don't surrender your leadership. Inilah saya tekankan supaya jabatan ini terus unggul menerajui kepimpinan di dalam penyelamatan dan pemadaman. Jadi tidak ada lagi jabatan yang seunggul jabatan bomba di dalam mengandilkan insiden-insiden begini. Jadi saya tidak mahu keputusan kepimpinan di dalam operasi-operasi kebombaan ini, sebab apabila kita keputusan kepimpinan ini, penerajuan ini akan diambil alih oleh agensi yang lain. Jadi untuk menerajui, memimpin leadership yang baik, kita ada sedikit keberanian dalam mengendalikan insiden, dalam mengendalikan suasana. Begitu juga kita perlukan knowledge dan kekuatan serta keanggotaan yang betul-betul memiliki skala skill yang tinggi. Jadi untuk mendapatkan perkara itu,
Jabatan Bomba perlu membuat persediaan di peringkat awal, sama ada dari segi latihan, dari segi knowledge, dari segi peralatan, dari segi fitness dan pelbagai lagi, supaya apabila kita menghadiri insiden-insiden yang besar sebegini, kita mengambil alih kepimpinan pengurusan bencana ini dan dianggoti oleh mereka-mereka yang betul-betul kompetent. Salah satu yang bagusnya dalam Jabatan Bomba ini adalah semangat setiakawan di kalangan pegawai kanan, anggota-anggota itu sendiri, teamwork yang bagus, rakan-rakan yang bagus, makna kawan-kawan tak kiralah di peringkat pegawai kanan ataupun pegawai rendah. Mereka menunjukkan sifat kesetiaan pada ketua, keakraban dalam bersahabat, ya. Lepas tu kesetiaan juga di dalam kawan-kawan kita. Jadi inilah yang menghidupkan suasana jabatan, sebab rakan-rakan yang saling tolong-menolong di antara satu dengan lain. Jadi saya cukup gembira, cukup berbangga dengan kawan-kawan yang ada. Saya cukup berbangga dengan pegawai-pegawai yang saya ada. Tak kiralah semasa saya bertugas di negeri Terengganu, di negeri Sabah selama 5 tahun, di negeri Selangor, di Sultan Kuala Lumpur pada tahun 95 hingga 97, 2 tahun dari saya di Kuala Lumpur, dan begitu juga di jabatlah saya menghabiskan lama sehingga sekarang ni. Jadi bantuan, pertolongan, dukungan, sokongan daripada segenap lapisan kepegawaian ni saya amat sanjungi. Saya cukup bangga. Terima kasih banyak-banyak atas dukungan yang menjadikan jabatan kita ni makmur, maju sehingga sekarang ni. Pencen lah. Dah pencen tu, pencen lah. Tapi kita melihatlah possibility dan potential yang ada dalam keluarga saya lah, kan. So kalau boleh membantu untuk menjana ekonomi, kita bantulah mana-mana. Lepas tu mendidik anak-anak lah, melihat apa yang boleh mereka buat untuk kehidupan masa depan mereka lah. Jadi saya pun terutamanya cukup berterima kasih pada isteri sendiri lah, ya, kerana dengan usaha dia ni banyak perkara-perkara telah dia lakukan lah, terutamanya dalam perniagaan, dan kita kembangkan lah di bidang-bidang yang berlainan, dan saya tengok alhamdulillah dia ada kejayaan. Jadi saya selepas pencen ni tengok-tengoklah, pantau-pantau, sumbangkan idea pada perniagaan ini. Bomba ni saya cukup sayang. 33 tahun saya diberi peluang oleh kerajaan untuk berkhidmat, dan selama 33 tahun saya menabur kebolehan, tenaga, pemikiran dan pelbagai lagi untuk membangunkan jabatan dan memberikan perkhidmatan kebombaan yang terbaik untuk rakyat Malaysia lah. Saya cukup berpuas hati dengan tempoh perkhidmatan dan perkhidmatan yang saya telah berikan pada jabatan, pada negara melalui Jabatan Bomba, dan sehinggalah kita capai pada tahap masa kini. Dan saya yakin ramai lagi pegawai-pegawai muda yang berpotensi untuk memajukan karier dia pada masa hadapan, untuk memikul peranan pegawai-pegawai di tempat-tempat yang telah ditugaskan bagi memainkan peranan memajukan jabatan, memberikan khidmat kebombaan kepada masyarakat dengan penuh dedikasi, penuh tanggungjawab, penuh kecemerlangan, supaya jabatan ini terus relevan pada masa akan datang, berkekalan, supaya ia sesuai memenuhi keperluan, kehendak stakeholder, kehendak masyarakat, kehendak pihak eksekutif, dan seterusnya, memancu kejayaan jabatan. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada khususnya Jabatan Bomba dan Malaysia wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tuan-tuan diamanahkan untuk menjaga capital city bandaraya, Bandar Kuala Lumpur, dan dengan risiko yang begitu tinggi. Jadi apa yang saya harapkan, latihan adalah amat penting bagi memastikan kejayaan di dalam
operasi-operasi kebombaan, kejayaan di dalam pendidikan awam, pembudayaan, keselamatan kebakaran bagi warga kota. Saya ucapkan selamat maju jaya. Semoga kita semua berjaya lah. Saya akan lihat jabatan ini daripada kacamata orang awam daripada luar, mulai 6 hari bulan 6 ya, tahun 21 ni. So saya hanya akan merhati, mungkin saya boleh menegur, memberi nasihat yang berguna pada tuan-tuan semua. Selamat maju jaya, Wilayah Sultan Kuala Lumpur. Terima kasih. Selembut sutera, sebening pelangi, dirimu kurangkai di dalam kalbu. Oh, terbawa senyum, terbawa tangismu, rindumu, rinduku, setiap waktu. Ku dengar bisik angin senja di telinga, suaramu seolah wajahmu terlihat di rembulan. Oh, 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 oh. Aduhai pujaan, daku pun tak tahan, rindumu, rinduku, sampai nanti. Bisik angin senja di telinga, suaramu seolah wajahmu terlihat di rembulan. Oh, 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 aduhai pujaan, daku pun tak tahan,